Salam sejahtera, saya Salbin Saribun untuk berita Boni Today TV malam ini. Sempena Aidilfitri, Ketua Menteri memohon ampun dan maaf kepada seluruh rakyat Sabah sekiranya ada kelemahan ketika menangani wabak COVID-19. Sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal mewakili Kerajaan Sabah memohon ampun dan maaf kepada seluruh rakyat negeri ini sekiranya ada kelemahan pentadbiran terutama ketika menangani wabak COVID-19. Ketua Menteri berkata wabak tersebut telah melumpuhkan ekonomi dan memberi kesan kepada rakyat. Justru setiap langkah yang diambil pihak berkuasa mungkin agak menyukarkan, namun terpaksa dibuat demi memastikan keselamatan rakyat Sabah sentiasa terjamin. Katanya Aidilfitri boleh disambut tetapi rakyat perlu mematuhi arahan yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara agar risiko jangkitan wabak COVID-19 dapat dielakkan. Datuk Seri Muhammad Syafiee bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Sabah yang telah pun menyambut baik sahutan kerajaan untuk berada di tempat yang dilindungi, khususnya berada di rumah untuk mengelakkan daripada dijangkiti wabak COVID-19. Tegasnya bukan tujuan kerajaan untuk menyekat kebebasan kepada semua masyarakat di negara ini, khususnya di Sabah untuk menziarahi dan juga meraihkan perayaan-perayaan tertentu. Namun menyedari hakikat bahawa COVID-19 satu penyakit yang mudah berjangkit dan belum mempunyai vaksin, langkah itu perlu diambil untuk mengelak penularannya kerana virus ini berisiko merebak ke merata tempat tanpa mengira usia termasuk kanak-kanak dan warga emas. Datuk Seri Muhammad Syafiee berharap walaupun sambutan Hari Raya Aidilfitri tidak semeriah sebelum ini, namun beliau bersama isteri dan seluruh keluarganya sentiasa mendoakan agar setiap rakyat Sabah hidup sejahtera dan dilimpahi kemakmuran. Tambah beliau, kerajaan akan melakukan yang terbaik untuk memastikan rakyat Sabah dapat bersama-sama menempuhi segala kesukaran sepanjang wabak COVID-19 sehingga dapat kembali menjalani kehidupan yang normal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di peringkat negeri Sabah. Dalam kesempatan hari dan bulan yang mulia Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin, saya dan isteri serta keluarga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Kes terbaru COVID-19 dan pertama yang dilaporkan di Kota Marudu semalam adalah seorang pesakit yang dirujuk oleh Hospital Kota Marudu ke Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi berkata, pesakit berkenaan dimasukkan ke ward Hospital Queen Elizabeth untuk rawatan lanjut setelah dia disahkan positif COVID-19. Manakala kes terbaru di daerah Tawau adalah seorang penumpang yang tiba di Tawau melalui pesawat komersial dari Kuala Lumpur. Kes berkenaan ditempatkan di pusat kuarantin dan telah dimasukkan ke ward Hospital Tawau pada 21 Mei lalu. Punca jangkitan untuk kedua-dua kes baru ini masih dalam siasatan pihak pejabat kesihatan, katanya dalam satu kenyataan. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Christina berkata Khamis lalu sebanyak 1,619 individu yang menaiki 19 penerbangan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu telah disaring. 4 pesawat yang mendarat adalah penerbangan sewa khas yang membawa balik 904 pelajar institusi pengajian tinggi dari Semenanjung Malaysia dan Sarawak serta 15 penerbangan komersial yang membawa 715 penumpang. Sehingga Khamis lalu seramai 10,809 orang sedang menjalani perintah kuarantin di rumah dan seramai 3,357 orang masih berada di 55 buah pusat kuarantin di seluruh negeri Sabah.
Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Kapur Ben Chong menafikan kabar angin yang mengaitkan nama beliau antara 18 adun di Sabah yang berpaling tada menyertai pembangkang. Ben yang juga pembantu Menteri Perdagangan dan Industri berkata akan terus setia bersama Parti Warisan Sabah dan menyokong kepimpinan Ketua Menteri. Tegasnya tiada istilah ada adun blok kerajaan Sabah yang akan berpaling tada dan membiarkan pembangkang merampas mandat rakyat. Katanya ini semua adalah taktik kotor pembangkang yang tidak pernah berhenti menabur fitnah tanpa menghormati bulan Ramadan dan Hari Raya yang disambut oleh rakan-rakan yang beragama Islam. Menurut Ben, pihak pembangkang sepatutnya memperbanyakkan kerja untuk membantu rakyat Sabah yang kesusahan akibat impak COVID-19 bukannya terlalu bermain politik. Pembangkang di Sabah terutama UMNO kelihatan amat kemaruk kuasa sehingga sanggup berilusi rampasan kuasa tampuk pemerintahan negeri Sabah akan berlaku. Jangan bercakap tak serupa bikin, pandang cermin dahulu kerana kamu tidak mempunyai kekuatan berbuat demikian, tegasnya sambil menambah pemuda UMNO Sabah umpama ayam bertelur sebiji, riuh sekampung. Ben berkata UMNO dan pembangkang Sabah sepatutnya lebih risau dengan kedudukan kerajaan persekutuan yang amat goyah dengan majoriti yang tipis. Pemimpin agama di Tuaran terus diberi perhatian tanpa mengira denominasi. Kemarin, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO menyumbangkan sebanyak 170 pek beras kepada Paroki Kristian Katolik St. Joseph Tuaran dan St. Joseph Kulu serta kepada Gereja Anglikan dan Gereja Basel Malaysia BCCM Bahasa Cina. Majlis penyampaiannya disempurnakan Presiden APKO, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Ketika ditemui, Madius berkata badan keagamaan turut terkesan pada ketika ini kerana upacara ibadat di gereja tidak dibenarkan seperti pada masa-masa lalu. Justru katanya pungutan persembahan yang biasanya untuk membantu pembiayaan para pemimpin dan petugas gereja tidak dapat diadakan dan diharap sumbangan beras itu serba sedikit dapat membantu meringankan beban. Sementara itu, para pemimpin gereja berterima kasih atas sumbangan yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Matius yang memberi sumbangan untuk kepada kita lah, untuk bukan saja untuk BCCM, kepada semua gereja lah, atau dan semua itu agama lain seperti Muslim sama itu kita lah, saya pun ada kasih. Saya boleh cakap syukur dan muji kepada Tuhan sajalah. Bagi pihak gereja juga saya sangat bersyukur memandangkan pada beberapa waktu ini kita tidak ada pertemuan ibadah, kita memerlukan sumbangan sebenarnya. Jadi ini merupakan jawapan doa yang mana kita telah berdoa supaya Tuhan akan berbelas kasihan, dan puji Tuhan karena Datuk Seri telah membuka ataupun telah memberikan sumbangan ini. Jadi saya percaya ini adalah jawapan doa dan puji Tuhan untuk mewakili rektor Paroki St. Joseph Kulu pada Eric Jerome dan juga para MPP dan semua umat di paroki mengucapkan ribuan jutaan berbanyak-banyak yang tidak terhingga lah sumbangan dari kerajaan melalui Datuk Seri Panglima Madius Tangau atas keprihatinan untuk memberikan sumbangan berupa wang tunai dan juga beras ya yang untuk diagikan pada para katekis ya dan semua untuk paroki sendiri. Dan hadir sama Setiausaha Politik Madius Joycin Romut. Jasa dan pengorbanan petugas barisan hadapan memerangi pandemik COVID-19 tidak dilupakan pelbagai pihak yang prihatin. Raya hotel sebelum ini dikenali TH Hotel mengagihkan juada berbuka puasa iaitu nasi mandi ayam kepada petugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, di Karamunsing dan Hospital Queen Elizabeth I Kota Kinabalu.
Program murni ini dijayakan seluruh warga kerja raya hotel dan keluarga mereka. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, raya hotel patuh kepada perintah kerajaan agar sentiasa menjaga kebersihan dan mengambil langkah pencegahan serta menjaga penjarakan sosial di kalangan kaki tangan dan pelanggan untuk sama-sama membendung penularan COVID-19. Saya Nasaruddin Ina Muhammad, pengurus Hotel Raya Kota Kinabalu Sabah, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin daripada kami warga Raya Hotel. Stay at home. Lazimnya suasana di premis perniagaan dan pusat membeli belah meriah dengan kehadiran orang ramai untuk mendapatkan barangan keperluan sebagai persiapan menyambut Aidilfitri pada saat-saat akhir. Namun tahun ini suasananya berbeza. Tinjauan BTTV di putatan hari ini sehari sebelum 1 Syawal mendapati kehadiran pengunjung tidak seperti sebelumnya kerana ramai yang memilih untuk duduk di rumah bagi mengurangkan pergerakan. Jika sebelum ini orang ramai tidak perlu berbaris panjang untuk masuk ke pasar raya, namun norma baharu kehidupan menuntut kewajipan itu. Bagi memastikan peraturan itu dipatuhi, anggota rela kelihatan di setiap sudut pasar raya ini. Sesungguhnya pandemik COVID-19 memberi kesan besar kepada sambutan Aidilfitri tahun ini di mana ziarah menziarahi dan balik kampung tidak dibenarkan. Orang ramai dilihat membeli barangan dalam kuantiti yang sederhana untuk keperluan keluarga masing-masing sahaja dan tidak mengadakan rumah terbuka seperti kelazimannya. Bagaimanapun senario tahun ini agak berbeza di mana kerajaan memutuskan aktiviti ziarah hanya terhad kepada ahli keluarga dan tidak boleh kurang daripada 20 orang. Dan berdasarkan tinjauan hari ini, kebanyakan peniaga mengeluh bisnes menjelang Aidilfitri tidak lagi seperti dahulu dan jumlah pelanggan juga agak terkawal. Jika berbanding tahun ini, sebelum ini tempat ini biasa dibanjiri dengan orang ramai. Namun pada tahun ini ternyata senario agak berbeza di mana keadaan normal baharu ini mengubah corak perbelanjaan pengguna isi rumah berikutan penularan COVID-19. Saya Jennifer Tugong Michael melaporkan untuk Pune Today, Pune TV. Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah memperuntukkan sejumlah RM150,000 untuk membina 3 bengkel keusahawanan desa di Matunggong bagi meningkatkan sumber pendapatan penduduk setempat khususnya golongan wanita. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata, pembinaan bengkel di bawah program Satu Daerah Satu Produk itu dimulakan pada November tahun lalu dan siap sepenuhnya pada Disember tahun yang sama. Bengkel keusahawanan itu ialah bengkel kraftangan Ribu-Ribu Kampung Timur, bengkel menjahit pakaian tradisional moden Kampung Tinangol dan bengkel gubahan manik di Kampung Tuit. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja sehari di 3 bengkel keusahawanan desa di kampung berkenaan di Pitas serta meninjau pusat pembuatan gong di Kampung Sumangkap, Matunggong. Terdahulu beliau meninjau kerja-kerja pembinaan rumah sejahtera rakyat untuk para peserta mini estate sejahtera, Message Tukar Pitas. Katanya Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah turut memperkenalkan pelbagai program baharu untuk membasmi kemiskinan di kalangan masyarakat luar bandar. Antaranya program Rumah Sejahtera Rakyat, program aktiviti ekonomi tambahan, program Satu Daerah Satu Produk dan program bimbingan usahawan desa. Jabatan Kastam Diraja Malaysia merampas 110,720 karton rokok seludup dianggarkan bernilai 1.65 juta ringgit termasuk cukai dalam Ops Supply Raya 2020 di beberapa lokasi sekitar Tawau sejak 24 April sehingga semalam. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah Datuk Abdullah Japar berkata, sebanyak 4 rampasan dibuat sepanjang operasi berkenaan dilancarkan pada 24 April sehingga semalam. Lokasi yang diserbu di kawasan pesisir pantai Batu 3 Jalan Apas sekitar 8 malam pada 9 Mei lalu dan sebuah rumah di Kampung Sri Aman 3 Jalan Apas jam 4.30 pagi 15 Mei lalu. Pada hari yang sama jam 7.10 malam, Kastam turut menemui beberapa bungkusan dalam keadaan mencurigakan di bawah jejantas di kawasan Taman Sawit Balong Jalan Apas. Serbuan keempat dan terakhir di pesisir pantai Batu 3 pada 19 Mei lalu.
Kesemua kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967. Saudara, kata-kata negatif adalah racun. Abaikan. Salvino Saribun, BTTV.